tuan-tuan, apa-apa hal pun. Okey, di FB ada banyak jenis ads. Ada banyak jenis ads. Okey, ada banyak jenis ads dekat FB. Yang paling famous engagement. Engagement ataupun dia sebut juga boost post. Engagement, boost post. Okey. Dan yang lainnya selain daripada engagement, boost post, kita juga ada conversion. Yes, conversion. 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 Kita juga ada traffic. Kita juga ada awareness. Brand awareness. Brand awareness ni macam engagement lebih kurang jugalah kan. Lebih kurang lah. Messenger, yes, betul. Messenger, traffic, apps. So banyak benda lah dalam FB yang terlibat dengan benda tu. Okay. Once kita ada website, kena record. Once kita ada website, kita boleh buat iklan tersebut dengan lebih efektif. Bila kita mempunyai website, kita boleh buat iklan tersebut dengan lebih efektif. Apa maksud efektif, Coach? Apabila kita buat post engagement dekat FB, post engagement ni kita buat posting hari ni. Mengapa anda perlu makan halia, contoh. Mengapa anda perlu minum, mengapa anda perlu beli sekian-sekian, kita bercerita dalam copywriting set. Jika berminat, komen. Orang pun komen. Bila orang komen, mulalah kita reply kan. Kita reply, masuk dalam inbox. Daripada inbox, pergi ke WhatsApp. Daripada WhatsApp, kita nak closing. Allah, banyak dia punya step tu. Okay, lagi sekali saya lukis. Kan? Kalau seronok pula melukis ni. Lukis. Panjang sangat nak cerita. Apa benda ni? Salah cek pula mana melukis. Okay, right. Dekat sini. Okay, bila kita buat ads, okay, FB ads. Okay, bila kita buat FB ads, apa tadi? Okay. Facebook advertising. Facebook advertising ataupun FB ads. Okay, bila kita buat FB ads, okay. Biasanya orang komen lah. Biasanya orang akan komen jika dia nak. Betul kan? Bila kita buat ads, biasanya orang komen jika dia nak. Kemudian, bila orang tu komen, alah buruk. Mana, back. Aduh. Okay. Bila dia komen, kita akan reply. Okay, kita reply. Kita reply ke inbox. Okay. Daripada inbox, tuan-tuan, pergi ke mana pula? Daripada inbox, biasanya sambung ke WhatsApp, betul ke? Ke tak? Sambung ke WhatsApp. Okay. Daripada WhatsApp, okay, baru beli. Betul ke macam tu? Dia punya proses Facebook marketing yang kita faham ataupun yang kita tahu sebelum ini. Ke tuan-tuan buat macam mana? Facebook marketing yang tuan-tuan belajar macam mana? Yang marketing tuan-tuan belajar macam mana? Facebook Ads. Dia pergi ke bila dia reply dia nak, kita pun inbox dia personally. Kemudian WhatsApp, kemudian beli. Link terus ke WhatsApp, lepas tu tak beli. Oi, dahsyat sungguh. Biasa dia hi je. Okey, lebih kurang macam itulah kan. Dia sama ada terus masuk message ke, daripada message terus ke WhatsApp, kemudian proses pembelian buat macam itulah lebih kurang kan. Maksudnya bila sambung ke WhatsApp tu, kita akan nyatakan nombor akaun kita, kemudian kita closing dia kan. Yang sifu-sifu kita duk sebut itulah kan. Betul kan?
Okey. Bila kita ada website, bila kita ada website, kita tengok ini jika kes ada website. Saya guna color lain. Okey, color lain untuk melukis. Okey, jika kita ada website. Okey, ni jika ada website. Okey, jika kita ada website, dia terus klik link. Klik link. Okey, klik link web kita. Klik link web kita. Kemudian apa tuan? Kemudian, alah, macam mana nak lukis ni? Baik. Bila dia klik link website kita, apa yang berlaku? Jumpa purchase button. Beli ya. Beli. Dah. Settle. Macam. Ini jika ada website. Lagi ringkas, lagi cepat, lagi padu, lagi powerful. Ini kes jika ada website. Sekejap, saya nak tulis kat mana ni. Okey. Jika ada web. Okey, ni jika ada web. Okey, ni jika ada web. Yang bawah ni jika tak ada web. Okey. Jika tiada web. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak kenal pun siapa buyer tu. Kita tak sempat nak kenal pun. Kita tak sempat nak kenal. Kita tak sempat nak apa kita panggil? Kita tak sempat nak berhubung pun dengan dia. Sedar-sedar je dia dah beli. Itu kelebihan sekiranya kita mempunyai website. Saya cari. Okey, cantik. Memang ini proses dia. Memang ini proses dia. Ini Facebook advertising. Okey, cantik. Ngam. Okey, betul lah tu kan. Jika ada website, kita terus klik, orang tu klik pergi ke website dan beli. Maksudnya kita tak ada nak memujuk rayu dia, kita tak ada nak tanya dia bila nak beli, berminat ke tidak. Bila orang klik saja ke website tu, maksudnya berminatlah tu nak beli. Kita consider macam tu je. Jika dia klik pergi ke website kita tu, means berminat dah tu. So lebih ringkas lah. Senang cerita, lebih memendekkan masa closing. Lebih memendekkan masa closing. Faham kot? Ke tak faham? Moga-moga faham lah kan? Okay. Lebih memendekkan masa closing. Kau nak, kau belilah. Tak nak, biar left. Macam tu. Yang ini kena banyak bersabar yang kat bawah ni. Kena banyak bersabar dan enter. Macam tu. Right, boleh kan? Tak perlu approach banyak sangat. Yes, betul. Kena banyak bersabar. Memang kena betul-betul bersabarlah untuk yang ini. Kena banyak bersabar dan pandai ayat-ayat cinta. Technical pun kena tinggi jugalah. Technically-nya sebab nak alihkan ke Messenger, daripada Messenger nak pergi ke WhatsApp, nak WhatsApp nak suruh dia bank in dekat kita tu, nak yakinkan dia kita berniaga cara betul. Jadi benda tu satu benda yang eksklusif untuk dibuat kan. Kalau kita ni terkenal tak apa. Kalau kita terkenal ataupun kita well known tak ada masalah untuk minta duit orang ni. Tapi jika kita tu tidak terkenal, jadi ada problem. Sangat-sangat problem.
untuk buat closing bila bila nak suruh orang back in kepada kita tu. Dan kadang-kadang kalau kita tanya banyak kali, yes, betul. Bila kita tanya banyak kali dekat WhatsApp, apa berlaku? Hari ni tak beli lagi, esok kita tanya lagi. Tuan, nak ke beli ni? Semalam beria tanya, hari ni tak nak beli ke? Bila nak back in? Yes, betul. Sampai satu ketika kena block dengan dia. Seperti mana kata Puan Syuhada tu. Right, betul kan? Kita pun sama. Contoh. Saya berminat nak beli rumah. Ada iklan rumah sampai pada saya pun isi data saya. Bila saya isi data saya, sambung ke WhatsApp dia, dia tanya saya, "Cik, betul ke berminat nak beli rumah?" Betul. Dan hari ni kita sibuk. Esok dia tanya lagi. Lusa dia tanya lagi. Jadi, proses tersebut adalah satu proses yang kadang-kadang tu perlu menggunakan kesabaran. Perlu menggunakan kesabaran, kena pandai menggunakan ayat dan juga terminologi supaya dapat melembutkan hati customer tersebut dan engage sebaik mungkin sampai close. Tapi proses dia agak banyak. Jika proses dia menggunakan website, biasanya ringkas. Biasanya sangat-sangat ringkas. Dekat website tu kita dah cerita dah tentang produk kita. Dekat website tu dah ada dah cara bayaran. Dan jika dia nak, dia terus beli. Itu maksud dia bila kita memiliki website. So, dekat website ni, kita telah create branding yang cukup-cukup hebat. Di website ni, creating branding yang cukup power. Okay, creating branding cukup-cukup hebat bila kita mempunyai website kita sendiri. Orang tu klik, masuk ke website, kita pun rasa macam fuyo website. Orang yang membeli tu pun rasa comfortable. Dia rasa macam ini bukan scammer. Bukan level Macau lah. Kan? Bila bercakap dengan telefon semua sekali ni level geng-geng scammer. Yang website ni, beli dekat situ, orang tengok cara beli, kecanggihan teknologi, dia nampak kita establish. Dia nampak kita macam serius dalam bisnes kita. Dan semua sekali tu seakan-akan corporate. So bila seakan-akan corporate, maka biasanya bahagian-bahagian spamming kurang. Okay? Walaupun benda tu hanyalah tricky sahaja. Dia cuma ubah daripada closing biasa kepada closing atas talian. Jadi itu di antara bendanya lah. Creating branding yang cukup-cukup power walaupun baru bermula. Walaupun bisnes baru bermula. Tapi dia punya brand nampak gah sikit sebab ada website. Nampak gah. Fuyo, ada website. Tuan boleh beli dekat website kami. Okey, boleh. Boleh Power pula. Kita create branding kita sendiri, identiti kita sendiri. Macam Puan Suhana kata, kalau Facebook, macam mana coach? Kalau Facebook ni, kita menumpang Facebook. Kita menumpang Shopee. Kita menumpang dalam rumah orang. Ada rumah? Ada. Saya sewa dekat ni. Macam, sewa. Macam itulah. Dia bawah sikit. Ada rumah? Ada. Saya memang beli rumah ni dan saya tinggal dekat sini lah. Lain tak tuan? Coach ada rumah coach? Ada. Saya menyewa dekat Kelang. Sewa. Okey. Coach ada rumah coach? Saya memang beli rumah dekat Kelang tu. Ya ke? Bolehlah nanti. Nampak tak? Nampak perbezaan tu? Yes, website ni rumah kita sendiri, bukan rumah orang. Nampak kan? Tu analogi yang lain saya gunakan. Betul. Website kena sekali dengan payment gateway. Ya, itu yang terbaiknya sekali dengan payment gateway lah. Baru orang boleh beli. Betul tu. Kita memang ada payment gateway dalam kita punya ni, MyNet kita ni. Macam tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan buat sendiri website payment gateway berapa ribu dekat pasaran? Tuan-tuan, 3,500 tak lari. 3,500 paling murah. Paling murah. Kalau orang tu ambil dalam 2,000 baru nak up lah tu.
orang baru nak up, website developer yang baru nak up. Kalau tuan-tuan tanya coach, 3,000 boleh lah. Sebab usahawan coach kan, pernah belajar dengan coach. Bolehlah tuan, 3,000 tak apalah, nanti coach tolonglah. Rayu saya orang susah tak cukup duit. Bolehlah 2,500. Rayu lagi, puan, tak payah buat lah puan. Tak payah buat lagi website ni. Kita buat Facebook je dulu. Dia rugi nanti. Kesian dekat puan nak bayar kat saya. Saya kalau jenis tak ada duit je, saya memang tak syorkan dia buat website. Saya kesian sebab nak kena bayar 2,500. Tak boleh ke coach ambil upah 1,000? Boleh, pening kepala tu lebih. Pening kepala, lepas tu sakit jiwa. Macam ni tak kenalah, itu tak kenalah, ni macam mana nak train. Dia punya sakit jiwa tu panjang. Jadi bila bayar 3,500, 5,000 tu sesuai dengan sakit kepala dan pening kepala nak melayani celoteh pelanggan tu. Harga 5,000 dan kami buat. Nak maki pun kami berlapang dada. Sebab apa? Sebab dibayar RM5,000. Tapi kalau bayar 1,000 tak cukup. Tak padan dengan penat, tak padan dengan nak train, tak padan nak support. Tu. Dan yang tuan-tuan dapat pada hari ini, jika dinilaikan dalam bentuk ringgit, Mynik telah wave. Maksudnya tuan-tuan telah berjaya jimat di antara 3,000 hingga 5,000 ringgit. Itu website saja, belum masuk marketing lagi. Biasanya buat website 5,000 tu, marketing tak ajar. Baru siap website. Macam mana coach nak bagi orang masuk traffic tinggi dekat website ni? Yang tu pihak tuan kena pergi belajarlah, belajar FB Ads ke ataupun belajar Google Ads ke. Belajar lagi lah ya. Yes, kena belajarlah tuan. Coach tak ajar sekali ke dalam package ni? Kami hanya buat website sahaja. Marketing, pergilah belajar lain. Tuan-tuan dan puan-puan nak belajar Google Ads. Tuan-tuan tahu bayaran dia? Google Ads. Dan nak belajar FB Ads. Tuan-tuan memang pernah belajar pun sebelum ni. Jadi, campurkan semua sekali tu, tuan-tuan dan puan-puan, 3,500 hingga 5,000 ringgit tak lari untuk seorang individu yang belajar, yang dapat geran daripada Mynik ni. Tuan-tuan memang kena patut-patut bersyukur dan berterima kasih kepada Mynik. Okay? Coach Zul hanya dilantik je. Jadi bila tuan dapat ni, belajar betul-betul, biar website tuan-tuan tu siap sungguh-sungguh. Lepas tu, buat iklan. Biar bertambah kita punya income kita, insya-Allah. Bila adanya website, insya-Allah website tuan-tuan akan canggih. Tuan-tuan punya hala tuju bisnes lebih nampak menarik dan tidak lagi bergantung kepada FB, tidak lagi bergantung kepada Shopee, tidak lagi bergantung kepada apa jua yang akan masuk selepas ini. Ikutlah nak masuk TikTok ke selepas ni, zaman apa? Zaman TikTok, zaman WeChat, zaman apa pun selepas ni, kita punya website kita tidak berubah apa-apa. Dari dulu sampai sekarang, coachzul.com macam tu lah, tuan-tuan. Zaman TikTok ke, zaman Facebook ke, zaman Insta ke, zaman YouTubers ke, ni ke, coachzul.com tetap standing in the eyes. Duduk kat situ. Orang tetap datang. TikTok ke, Facebook ke, ni ke, orang tetap datang ke www.coachzul.com. Boleh? Nampak? Nampak tuan-tuan? Ini zaman TikTok, nak belajar TikTok. Zaman Shopee, nak belajar Shopee. Zaman Telegram, nak belajar Telegram. Zaman ni, nak belajar ni. Penat, tuan-tuan. Penat. Yang itu tu buat geli-geli sudahlah. Buat geli-geli. Yang penting, website kita ada? Ada. Saya ada website kita sendiri. So, belajar TikTok sikit je. Klik, pergi ke website. Belajar YouTube sikit je. Klik, pergi ke website. Belajar Insta sikit je. Klik, pergi ke website. Belajar Shopee sikit je. Klik, pergi ke website. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Boleh nampak? Lagi bersemangat rasa nak buat website ni. Rasa macam, saja ni Coach Zul bakar. Coach Zul ni bab tukang bakar memang A lah. Rasa macam menyesal gila lah kalau tak pilih. InsyaAllah. Tapi sungguh tuan-tuan, sungguh. Yang Coach Zul bagi tahu ni sungguh. Okay, insyaAllah. Bila tuan-tuan memiliki website sendiri, peganglah dia. Orang kata gigit betul-betul website. Dan harga dia pun memang mahal kalau nak buat sendiri. Okay. Dan hari ni kita dah ada sponsor kita, alhamdulillah. Dan kita nak belajar cara nak buat marketing dia. Okay, nice. Okay, Coach Zul dah save untuk slide yang ini. Nanti Coach Zul akan hantar ke dalam kita punya WhatsApp group kita, insyaAllah. Kalau servis macam mana payment gateway coach? Sebab kena ada quotation, customer agree, contoh renovation business.
Renovation business. Okey. Jika melibatkan servis, buat form je, tuan. Buat form. Orang klik pergi ke website dan website tersebut menyediakan form. Form tersebut dia boleh isi nama, nombor telefon, email dan juga requirement yang dia nak, kemudian dia submit. Bila dia submit, hantar kepada tuan, maka tuan boleh closing by call lah. Yang tu kalau business service memang tak boleh beli direct. Tak boleh beli direct. Macam Kozo beli rumah tadilah yang Kozo bagi tahu tu, bila nampak saja iklan, Kozo klik, kemudian Kozo hantar partikular kita kepada dia. Nama, IC, nak beli rumah macam mana, range kerja apa. Jadi dia terus dapat fact finding tersebut. Dia terus tahu Kozo ni kekuatan duit macam mana. Boleh beli rumah harga berapa ratus ribu. Blacklist ke tidak, semua dia dah boleh ni dah. Dia dah boleh predict lebih awal. Tu nak buat servis ke, nak buat produk ke, tak ada masalah. Okay, semua sekali tu boleh kita gunakan. Nak guna e-commerce full pun boleh, nak pakai form pun boleh. Okay, boleh. Dan yang best sekali, website kita ni boleh kita campur adukkan. Campur adukkan banyak branding kita. Banyak brand yang kita nak jual. Sebab dia website kita. Terpulang pada kita lah. Nak jual kelas Shopee ke, nak jual e-book ke, nak buat business consultation ke, nak jual apa-apa business lah selepas ini. Kan, apa jua yang kita boleh buat. SOS. Kozo buat juga SOS. Kan, SOS letak kat situ. Orang tak kenal pun siapa mamat ni. Tapi ada je orang membeli. Dekat dalam saya punya website saya tu. Dekat rumah saya ni tak pernah putus. Saya punya SIM card SOS tu. Sentiasa ada orang beli. Dan benda tu menjadi satu income sampingan untuk kita. Kita cuma daftarkan saja. Daftar, okey tuan, settle. Okey tuan, settle. Okay, benda tu sangat-sangat genuine dan benda tu orang membeli tanpa rasa was-was. Tanpa duk tanya siapa ni Dah lama dah tuan buat SOS ni. Tak ada nak tanya-tanya benda macam tu je. Sedar-sedar je dapat order. Sedar-sedar je dapat order. Tugas kita hanya mengurus sahaja order tersebut. Okay. Dalam masa yang sama, Shopee pun ada. Dalam masa yang sama, Facebook pun ada. Dalam masa yang sama, YouTube pun ada. Dalam masa yang sama, Insta kita, semua sekali tu kita tak abaikan. Cuma kita hanya fokus kepada, cuma yang kita tahu banyak saluran yang masuk pada kita ni, corongnya ke dalam bank account kita. Banyak saluran ni. Ada 10 saluran. Tapi bila dia turun, masuk ke dalam account kita, account syarikat kita ke, account kita ke, terpulang pada tuan-tuan lah. Yang ni masuk sikit, ni masuk sikit, ni masuk sikit, ni masuk sikit. Penuh lah nanti corong tu. Jangan bagi corong tu tersumbat dia. Kalau tersumbat, habis. Okay, insyaAllah. Okay, jelas akak tu okey. Boleh faham? Kozo suka menggunakan analogi ni supaya tuan-tuan boleh terbayang. Corong kan. Ni corong Insta, masuk satu duit. Corong Facebook, masuk satu duit. Corong WhatsApp, masuk satu duit. Corong website, masuk satu duit. Tak kira lah yang mana kita pakar, tak kira asalkan barang jadi duit. Sini masuk, turun semua sekali dalam akaun kita, kecing. Seronok sikit tuan-tuan buat bisnes, kan? Datang melalui Facebook, ada website? Ada, sini website. Datang daripada website, Facebook ada, tu Facebook sana. So kita banyak channel yang kita nak gunakan. Jadi kalau tuan-tuan sebelum ni dah belajar tentang Facebook, maka tuan-tuan telah menguasai media sosial. Tuan-tuan dah belajar tentang Shopee, maka tuan-tuan telah menguasai marketplace. Hari ni tuan-tuan belajar internet marketing keseluruhannya. Macam mana nak integratekan Facebook dengan website, macam mana nak integratekan Shopee dengan website, ataupun tak nak guna Shopee pun tak apa dah, sebab website kita sendiri pun dah e-commerce marketplace. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini complete lah perjuangan tuan-tuan untuk belajar menguasai ilmu digital marketing. Dia memang ada 3 segmen tu. Media sosial, marketplace dengan Google. Google ni website lah. Website, marketplace, media sosial. So memang kita kena faham ketiga-tiga ni. Bila kita dah faham ketiga-tiga ni dan kita punya saluran bisnes kita memang cukup-cukup mantap. Cukup-cukup mantap. Walaupun bekerja seorang diri je pun, tak apa. Kita dah boleh manage dan channelkan. Macam mana cara nak kita channelkan. Alright. So itu cerita tentang
sedikit pengenalan kepada marketing yang kita nak go through. Okey, baik. Dan proses nak buat marketing tersebut juga senang. Bila kita telah pun install benda-benda yang coach bagi tahu tadi, okey, coach tunjukkan sekarang. Bila kita telah pun install apa? Yang pertama sekali kita install FB Ads. Okey, mana cari balik FB Ads? Salah tekan. Okey, kita install FB Ads. Okey, kita install FB Ads ni tu kat situ. Okey. Jangan tak lepas sangat nak manage. Tak apa, kita nak integratekan dia. Nak integrate ni maksudnya biar dia berfungsi secara auto. Dia akan berfungsi secara auto. Dia akan masuk kepada saluran tersebut. Jadi kita tak perlu nak manage semua sekali tu. Kita hanya manage satu sahaja. Manage duit sahaja. Tiba-tiba masuk duit, uruskan order sahaja. Okay. Now, kita tekan ads. Apabila kita tekan ads, dia akan masuk kepada akaun Facebook kita. Jadi bila dia masuk kepada akaun Facebook kita, maka bolehlah kita menggunakan ads kita dengan baik. Okey, tuan-tuan dah buka ke? Belum. Kalau dah buka Facebook Ads dekat telefon, komen sikit. Kozo kita kat telefon dululah. Boleh tak? Dah kan? Okey, ready Ready. Okey, ni Kozo kita kod telefon dulu. Sebab Kozol pun buat kod telefon. Dulu tuan-tuan dan puan-puan, ni nak cerita ni lah. Cerita sikit lah tuan-tuan. Dulu kala. Okay, dulu kala tuan-tuan dan puan-puan, dulu kala ni maksudnya beberapa tahun yang lalu. Tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Bila nak buat FB Ads, kita memang nak kena pakai PC. Sebab bila kita pakai PC, kita akan dapat full features. Kita akan dapat lihat keseluruhan. Kita kalau buat dengan telefon pada masa tu tekan boost post, memang hanyut, memang cloud. Dan Alhamdulillah, teknologi telah pun berubah. Facebook juga telah pun mengeluarkan blueprint yang terbaik. Dan sekarang ini buat dengan telefon pun cantik. Dia punya laluan ads dia, iklan dia. Cuma nak kena belajar jugalah setting-setting dia tu. Okay, so pada hari ni pakai telefon. Kozo pun pakai telefon. Malah dah aku nak buka PC, nak pergi pada ads manager, nak create satu. Allah hai. Sebab apa? Sebab kehidupan kita memang dengan telefon. Kehidupan, tak tahulah kehidupan tuan-tuan macam mana. Kalau kehidupan Kozo ni, nak tidur, telefon, bangun, telefon, tengah hari, telefon, tengah makan, telefon, tengah drive, telefon, tengah mesyuarat, telefon lagi. Tengah mengajar orang pun ada telefon kat tepi, duk tengok WhatsApp masuk ke tidak, buka web WhatsApp. Allahu Akbar. Tu cerita dia sekarang ni, zaman sekarang ni. Banyak kehidupan dengan telefon. Telefon tu kalau dah 10% bateri, dah mula gelisah dah tuan-tuan. Dah mula tak senang duduk dah. Ush, tak boleh ni. Paling tidak bateri kena 60%, 70% kalau nak keluar rumah tu. Tak boleh. Power bank kena sentiasa standby. Maksudnya penggunaan telefon dengan kita sangat-sangat dekat. Okey? Right. Tak nampak skrin ya? Okey, tak apa. Kozol akan share skrin lagi sekali. Okey. Okey, right. So, bila kita telah pun ada ads, kita buka. Okay, kita buka. Dan sekarang, tuan-tuan akan nampak satu button hijau. Ni. Hubungkan tuan-tuan punya FB Ads dengan Google, dengan Facebook page tuan-tuan lah. Macam tu. Cara nak buat FB Ads menggunakan telefon, nak buat traffic. Okay, right. Okay, boleh? Okay, cara nak buat ads menggunakan traffic dan kita pakai telefon dulu. Ni coach kita menggunakan telefon. Okay. Jumpa ke tak ni, tuan? Butang hijau tu jumpa? Jumpa, Alhamdulillah. Okay, good. Jumpa Yang penting jumpa butang hijau tu. Okay, bila kita tekan tambah,
Tuan-tuan terus nampak website traffic. Tak payah pening kepala, tuan-tuan. Dekat mana, tuan-tuan? Siapa tahu? Kat mana website traffic? Apa jenis soalan Coach Zul ni? Dah terang lagi bersuluh depan mata. WhatsApp traffic. Terus jumpa je. So, bila terus jumpa tuan-tuan dan puan-puan, apakah lagi kesusahannya? Dah tak adalah benda susah selain daripada setting sahaja. Jumpa website traffic. Mungkin tuan-tuan dia terus berhubungkan dengan tuan-tuan punya page. Jumpa kan? Tu dia tuan-tuan. Okay, terpulanglah tuan-tuan nak pilih page mana. Banyaklah page-nya. Kalau kita banyak page dan kita pilih page utama yang kita nak iklankan tersebut. So sekarang bila kita nak buat website traffic, just klik saja pada website traffic. Okay, Facebook pun tanya, gambar mana cik nak letak kat depan? Gambar mana nak letak kat depan? Dan Facebook bagi beberapa format kepada kita. Okay, beberapa format. Format yang pertama, single image. Format yang kedua, tuan-tuan boleh tengoklah dekat sini. Format yang kedua ada carousel. Okay, format pertama, single image, carousel, single video, posting. Kita nak buat posting, orang tu klik pergi ke website boleh. Kita nak buat single video, orang tu lepas tengok video, dia klik pergi ke website pun boleh. Orang tu nak tengok carousel, ada 2-3 image yang dia boleh swipe, dia klik pergi ke website pun boleh. Ataupun dia tengok gambar, sekeping, kemudian dia klik pergi ke website pun boleh. So, ada berapa jenis tuan-tuan? Ada 4 format. Okay, ada 4 format iklan traffic yang kita boleh buat. Okey. Katakan Coach Zul nak buat single video. Coach Zul nak masukkan video. Okey, Coach Zul tak nak guna single image ni. Tak naklah guna carousel ni, gambar tak ada. Gambar tak cantik. Posting pun malas lah. Aku nak karang posting, malas nak karang copywriting. Okey, ambil video lah. Okay, ambil video, tekan, ambil video. So, bila kita ambil video, maka kita pun boleh akses video kita. Terus boleh akses kita punya video duduk dalam telefon kita ni. Cari, nak pakai video mana? Video mana ni, Coach? Okay. Yang pertama, yang pertama ni, page video ni yang dah ada dalam page kita, dalam Facebook kita. Camera roll yang ada dalam telefon kita. Okay, yang ni dah sedia ada dalam FB kita, yang ni dah sedia ada dalam phone kita. Gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mestilah pernah buat kan posting dekat page. Pernah tak masukkan video dekat page? Kalau pernah, inilah postingnya. Posting-posting ni semua sekali ni posting-posting yang pernah kita post dekat dalam FB page kita. Dia dah simpan dah dalam database dia. Facebook simpan. Semua video-video yang kita upload, Facebook keluarkan balik. Sebab dia tahu kita mungkin nak buat iklan dengan video tersebut. Canggih tuan-tuan dan puan-puan. Tak tipulah. Kecanggihan ini memang di luar batasan. Camera roll, kalau kita baru nak upload video kita. Kita kata Facebook, saya nak upload video barulah. Okey, kalau baru nak upload video baru, maka kita pun uploadlah daripada telefon kita. Itu video baru kita. Gitu tuan-tuan. Right? Jadi kita boleh pilihlah senarai-senarai video daripada telefon kita. So bila kita dah ada daripada senarai video telefon kita, maka bolehlah kita upload. Pilih satu untuk kita upload. Okey, saya nak upload video mana ni Nak upload video mana Tak ada pula video yang saya nak tu. Add video ni apa? Add video ni. Add video ni saya belum buat lagi. Okey, tak apa. Yang tak ada tak payah ambil. Kita ambil yang ada je dulu. Mana yang ada Ni video apa ni? Kan. Ni pun bukan juga. Macam itulah tuan-tuan Carilah sendiri benda macam ni. Nak ambil video mana
Lahai pening pula ambil video ni. Sebab tak prepare pula video mana yang nak dimasukkan. Lah, dia tak keluar lah dia punya tu. Aduh. Format single video. Okay, tak apa. Tak jadi. Ambil video. Susah nak pilih. Okay, ambil single image lah. Okay, ambil single image. Katakan kita pilih gambar-gambar daripada telefon kita tu. Pilih ni paling senang lah. Okay, contohnya Coach Zul nak ambil belajar Shopee bersama Coach Zul. Okay, kita pun ambil satu gambar. Buatlah gambar-gambar dulu. Kemudian tekan next. Berapa minit yang perlu? Ikutlah. 2 minit ke? 2 minit, 3 minit, cantiklah. Itu cun. Okey, ambil 2-3 minit je. Okey, katakan saya ambil satu gambar lah. Minta maaf banyak-banyak. Tak ada pula video yang saya nak masukkan. Okey, kita masukkan. Okey, gambar. Kemudian headline, tag, semua sekali tu. Kalau kita nak tahu dekat mana headline, okey, contohnya Coach Zul. Primary text dia keluar macam ni. Yang ni apa coach? Yang ni kita boleh tengok dekat bawah sekali. Okay, tuan-tuan tengok kat bawah sekali, dia ada preview dekat bawah ni. Ni, add preview. Kat bawah ni, nanti tuan-tuan dapat lihat terus macam mana iklan tu akan keluar. Tak apa, yang ni tengok je. Tengok je preview dia keluar macam mana. Tunggu sekejap. Lambat pula dia nak preview. Okay, mungkin dia lambat sikit sebab Coach Zul pun tengah Zoom ni kan. Mungkin dia punya data dia agak perlahan sikit. Tapi kalau tuan-tuan dapat lihat ad preview dia keluarkan kat situ tu, tuan-tuan dah dapat imagine macam mana kalau kita tukar headline, dia akan bertukarlah pada headline. Kalau kita tukar primary text, dia akan keluarlah primary text. Website, ni lah tempat kita nak isi website kita. Nampak tak tuan-tuan? Ni ada ketikanya Coach Zul buat tekan terus masuk grup WhatsApp. Tekan pergi ke website. Tekan terus membeli. Ada. Jadi macam-macam link yang kita boleh masukkan dekat dalam ni. Dan call to action dia pun banyak. Button dia. Nampak tak? Button dia. Shop now, book now, listen now, learn more. Jadi semua sekali tu kita boleh gunakan. Kalau tuan-tuan rasa nak guna shop now, tekanlah shop now. Book now untuk servis tadi. Yang siapa buat servis tadi? Servis tadi, book now. Booking sekarang. Orang tu klik dan terus boleh buat booking dekat website kita. Learn more jika dia perlu baca dengan lebih mendalam. Yang ni untuk landing page, mini page. Sign up jika melibatkan borang. Download jika ada download. Watch more jika melibatkan video. Apply jika melibatkan form. Get offer jika melibatkan e-commerce. Dia klik terus. Subscribe jika melibatkan benda yang kena subscribe. Contact us jika melibatkan email. Coach Zul boleh share cara nak share screen guna phone? Macam share screen memang macam tu tuan, yang hijau tu. Yang hijau dekat kita punya Zoom tu, share screen lah tu. Okay, jadi ni di antara button-button yang hebat dekat dalam kita punya ni lah Facebook Ads kita ni. Okay, katakan Coach Zul letak kat sini, headline dia, jom belajar Shopee now. Eja betul-betul. Jom belajar Shopee now. Okay, dekat sini. Okay, kelas Shopee percuma. Kelas Shopee percuma. Tajaan Yayasan Singgah Ngaji. Contoh dia. Okay. Join sekarang. Join sekarang. 1,000 tempat duduk sahaja. 1,000 apa? 1,000 peserta sahaja. Khas untuk 1,000 peserta pertama sahaja.
Okey. Kemudian bila kita dah pun pilih ni dan kita tengok macam mana cara dia preview dekat bawah ni. Ni yang preview. Preview yang kita tulis tu baru dia preview. Kita tulis, nanti dia preview. Tuan-tuan boleh buat sekarang tuan-tuan sambil-sambil duk tengok ni juga boleh terus buat. Call to action ikutlah. Call to action tu banyak, pilih je. Pilih salah satu. Call to action tu banyak gila call to action. Yang kita tahu, bila tekan saja dia pergi ke website. Pilihlah apa-apa pun. Pilih yang mana-mana ni pun tak ada masalah. Yang penting dia pergi ke website. Ni contohnya shop now, pergi ke website. Pilih listen now pun sama juga, pergi ke website ni juga. Pilih sign up pun sama juga, pergi ke website ni juga. Jadi kita pilih apa-apa pun tak ada masalah, dia akan pergi merujuk kepada website kita. Jadi website kita nanti kita akan buat esok lah. Kita akan buat esok, insya-Allah baru dia tekan pergi ke website itu terus. Nanti website kita tu kita akan buat closing kat situ. Tulis sikit, kemudian ada button buy, kemudian terus channelkan dengan payment gateway dan automatic klien akan membeli. Kita cuma terima email dan uruskan pesanan sahaja. Okey. Coach pun tak tahu kenapa preview coach ni lambat sangat. Okey, lambat sangat. Bila lambat macam ni yang tak berapa syok ni kan. Biarlah, lambat sikit lah itu kot. Okey. Website, kita memang nak kena letak website kita sendiri. Okey, letaklah website kita. Katakan coachzul.com/shopee. coachzul.com/shopee. Itu contoh dia. Digalakkan untuk kita letak HTTP. Dekat situ. coachzul.com/shopee. Dan bila kita dah siap setting dekat sini, mungkin kita nak tengok placement. Okey, dekat placement ni dia keluar dekat mana? Placement. Placement ni nak letak automatic boleh, nak guna manual pun boleh. Kalau manual ni dia tanya terus. Encik nak keluarkan dekat mobile sahaja ke, ataupun di desktop sekali ke, di Instagram terus ke, audience network ke, messenger. Kadang-kadang yang ini Coachzul hanya gunakan mobile sahaja. Coachzul akan letak mobile. Kemudian dekat sini Coachzul tak pergi ke Insta semua tu. Coachzul hanya on Facebook sahaja. Okey, dekat Facebook Coachzul keluarkan. Dekat Instagram Coachzul buang. Okey, dekat Insta buang. Audience network pun Coachzul buang. Okey, dan juga Messenger pun Coachzul buang. Okey, kenapa Coach buang semua tu? Sebab bila kita pakai banyak sangat dia akan spread lebih besar. Tapi kalau tuan-tuan nak apa? Kalau tuan-tuan nak gunakan, nak buat semua sekali pun boleh juga. Okey, jadi biasanya Coachzul tak ni lah. Audience network tu contohnya dekat berita harian ke. Okey, contohnya dekat BH Online. Okey, punya page. BH Online punya page, dia masukkan iklan kita di situ. Tu. Tuan-tuan tengah baca berita harian, tiba-tiba ada Facebook punya link dekat berita harian tu. Boleh faham tak, Puan Mariam? Audience network. Kita tengah baca Metro secara online dekat Facebook, kan? Tengah tanya tu, tiba-tiba ada Facebook, ada link kita. Facebook iklankan link kita dekat dalam Metro ke, berita harian ke, dekat Siakap Keli ke. Biasanya itu dia panggil audience network. Boleh. Okey, cantik. Biasanya coach tak gemar untuk bazirkan ke situlah, sebab coach bila coach baca sesuatu, coach jarang klik iklan. Tapi ada orang kata bagus untuk awareness. Biarlah iklan kita tu keluar juga dekat situ. Tu untuk awareness dan sebagainya. Okey, terpulang. Nak setting satu channel pun boleh, nak keluarkan semua sekali pun boleh.
Okay, so bila kata dah siap semua sekali ni, tekan saja next. Okay, tekan saja next. Maka kita akan jumpa audience. Ni dia panggil target audience. Kita nak target audience yang macam mana? Yang itu tu kalau kita kalau kita nak buat new audience, kita belum lagi pernah buat ads contohnya, kita nak create audience baru. So bila kita nak create audience baru, tekan. So di sini kita boleh pilih lah. Kita nak iklankan kepada orang umur berapa, duduk dekat mana, lelaki ke perempuan, dan detail targeting. Memang FB Ads memang kena setting 4 ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Kena setting ke 4 ini. Okay, right. Kozo setting lah ya. Bagi nama dulu. Audience name, contoh dia Ads kelas Shopee. Ads kelas Shopee 2020 contohnya. 2020 bulan apa ni? Bulan Oktober hingga Disember. Kita nak buat 3 bulan terus. Okay. Lokasi katakan Kozo nak select dekat, tak naklah ambil Malaysia. Kita nak ambil dekat Shah Alam, Ampang, macam itulah. Ampang Malaysia, Bangi, kita buat macam tu. Bangi Malaysia, Ampang, Bangi, Shah Alam, Kelang. Memang macam ni kan? Kita buat iklan kan? Kelang Malaysia. Tak jumpa pula Kelang ni. Jangan ambil Kelang Thailand Kalau tak jumpa tu okeylah tu. Cukuplah. Kuala Lumpur, Malaysia. Putrajaya. Kita boleh ambil banyak ke coach? Boleh, kita boleh ambil banyak-banyak. Ambil je. Okay, Kuala Lumpur, Malaysia semua sekali. Alright, dah selesai. Peringkat umur ni kita iklankan pada mereka yang berumur sikit lah. Orang yang ada duit, orang yang ada gaji, 26. Orang yang suka, orang yang ada knowledge lah, ada pengetahuan. Orang yang dah mula bekerja. Okay, katakan sampai umur 44 contoh dia. 44. Okay. Gender biarkan lelaki dan wanita. Right? Dan include people who match. Maksudnya yang ini dia minat apa? Contohnya dia minat Shopee. So Kozo letak Shopee dekat situ. Mana pula Shopee? Tak keluar Shopee. Minat training. Nampak? Minat training ada. Tuan-tuan tarik saja dekat sini, nanti dia keluar lah tu. Okay. Marketplace. Tu nampak? Marketplace. Marketplace dah keluar. Shopee. Semualah yang kita nak tu. Semua sekali yang kita nak yang ada kaitan dengan pelanggan-pelanggan kita. Usahawan. Ada tak usahawan kalau type? Ada entrepreneurship. Betul lah tu. Type bahasa Melayu dia keluar bahasa Inggeris. Okay, dia akan cuba tepatkan dengan apa yang kita nak iklankan. Okay. So advanced option tu boleh abaikan, tinggalkan, kemudian tekan right dan dia akan update kita punya audience, target. Kemudian bila kita tekan next lagi sekali, di sini Facebook tanya berapa ringgit? Coach, awak nak iklan berapa ringgit? Jadi kita pun ceritalah dekat sini, RM15 sehari ke, RM10 sehari ke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dapat RM50 daripada MyNick. Kozo cadangkan tuan-tuan letak lifetime. Okay, lifetime RM50. RM50. Okay, bila nak buat ni coach? Tunggu website siap dulu ke? Ya, tunggu website dulu siap dulu, kemudian baru tuan-tuan buat. Boleh. Apa jadi kalau tak specified city, dia akan jadi meluas. Luas sangat. Satu Malaysia dia nak iklankan. Bajet RM50 je. Sedih Facebook. Kecil hati Facebook. Bayar murah tapi nak iklankan sampai satu Malaysia. Jadi letak lifetime budget macam tu. Okay, start bila sampai bila? RM50 ni katakan nak buat selama seminggu, 1 minggu. Nanti dia akan setting 7 days.
Dengan jumlah RM50 ini, kita nak iklankan selama 7 hari. So, make sure iklankan benda yang memang dah best. Website dah cantik, payment gateway dah jadi, gambar pun dah lawa, copywriting dah smart, baru kita buat iklan ini. Okay. Yes, betul. Ya. Yeah. Betul tu kan? Audience, volume besar tapi reach depend pada bajet. Betul. Kita iklankan satu Malaysia pun, bajet RM50, dia jadi culture shock. Facebook jadi culture shock. Macam mana aku nak buat iklan RM50 satu Malaysia. Facebook pun rasa berat nak bantu kita. Jadi bila kita declare macam ni, lagi senang. Okay. Bila kita dah buat RM50 untuk 7 hari, kemudian kita tekan saja right ni, okay, bila kita tekan saja right ni, maka berjalanlah iklan kita. Okey. Boleh Settle untuk yang ni. Coach cerita ni supaya tuan-tuan nampak idea untuk buat iklan menggunakan Facebook Ads nanti. Coach, saya tak sempat ni Coach. Tak sempat nak catch up ni. Macam mana ni? Tuan-tuan, tuan-tuan ada 2 bulan mentoring kot. Ada 2 bulan mentoring. Tuan-tuan jangan risau. Buat dulu. Buat. Mungkin nanti Coach Zul akan buat kelas ekstra. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Batch 1, batch 2, batch 3. Kita gabungkan. Saya akan buat kelas tambahan malam ni. Kita akan belajar cara nak buat FB Ad. Siapa berminat, jom join. Macam tu. Boleh Alright. Ada yang otai kata split ads. Allah, itu macam mana nak cerita kat tuan-tuan, split ads tu dia nak target macam ni. Contoh Coach Zul nak jual satu produk. Katakan Coach Zul nak jual charger power bank semua sekali ni kan. Coach Zul nak jual benda ni. Okey, Coach Zul pun tak tahu audience di Shah Alam ke audience di Putrajaya yang paling ramai nak membeli. Jadi Coach Zul buat satu iklan untuk Shah Alam, satu iklan untuk Cyberjaya. Jadi katakan Coach Zul bayar RM5 untuk Shah Alam, RM5 untuk Cyberjaya selama 4 hari. Selepas 4 hari baru Coach Zul tengok Cyberjaya ke Shah Alam yang lebih tinggi pembelian. Itu maksudnya split test. Boleh? Split test. Nak buat yang tu boleh Coach? Boleh. Cuma duit lah. duit kena banyak. Kita cuma ada RM50. Jangan membazir. Jangan membazir. Kita buka cantik-cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya saja kepada apa yang telah kita buat pada website kita. Dan kita akan tekan sahaja dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pam. Kemudian bergeraklah iklan tersebut. Kemudian bila ada orang berminat, dia klik pergi ke website. Bila ada orang berminat, dia klik pergi ke website. Jika ada orang berminat, dia klik pergi ke website. Boleh. Jangan membazir. Dengung lebih sikit. Boleh. Abaikan saja yang otai-otai Facebook kata tentang split test lah, itulah, inilah. Biarkan dia. Abaikan mazhab tersebut. Itu mazhab split test lah. Mazhab split test untuk mereka yang betul-betul nak optimize dia punya bajet dia. Optimize bajet. Contohnya dia nak spend lebih kurang dalam 500 hingga 1000 sebulan. Jadi nak spend duit 500 hingga 1000 sebulan ni, kalau boleh spend dengan cara paling baik. Nak tahu cara paling baik, buat 2-3 iklan. Buat 2-3 iklan, tengok iklan mana yang terbaik, maka yang kita akan onkan iklan itu sahaja. Tutup 3 iklan lagi ni sebab iklan ni tak bagus. Iklan ni yang paling terbaik. Jadi dia hanya on iklan ini sahaja. Itu split test. Yang kita punya RM50 tak payah nak buat split test. Nak test RM25, RM25 tak payah tuan-tuan dan puan-puan. Biar je RM50 tu pakai sahaja pergi ke website. Okay, right. Coach, kenapa dekat iklan ke website tak perlu sangat pakai split test? Sebab orang yang klik pergi ke website itu siapa? Siapakah orang yang klik pergi ke website? Pada pandangan tuan-tuan. Sebelum Coach bagi jawapan. Kita buat iklan.
Orang tu klik pergi ke website kita. Siapakah orang yang klik pergi ke website tu? Orang yang orang yang apa tuan? Minum air dulu tuan-tuan. Betul. Memang minat. Memang minat dah tu. Kalau tak minat, tak klik punya tuan-tuan. Kalau tak minat, tengok web iklan pun tak ingin. Itu mereka yang tak minat. Kalau setakat nak sokong, klik like je. Itu setakat nak sokong. Tapi jika minat nak hadir kelas Shopee, dia klik, baca ke website kita. Ni kelas Shopee Kuzul. Okey. Bajet tak ada. Bajet tak ada, dia tak beli. Tak apalah. At least website kita dah mula dapat trafik. Boleh faham? At least website kita dah mula dapat trafik. Berapa orang klik? Seorang. Membeli ke tak? Tak beli. Normal lah tuan-tuan. Kalau dia kata dia berminat, kita engage dengan dia, pergi ke WhatsApp, last kali dia kata tak berminat. Sama juga. Sama juga. Cuma, bila kita guna teknik sebelum ni, kita engage dekat Facebook, kita engage dekat WhatsApp, lepas tu, dia tak membeli. Ada 3 step. Yang ini 2 step sahaja. Dia klik, berminat, dia tak beli. Kita tak tahu pun tak apa. Cuma, bila dia klik, dia berminat, dia daftar kelas kita. Bila dia daftar kelas kita, dapat email kat kita. Dia ni telah buat pembelian. Dia ni telah pun membeli. Dia ni telah bank in. Semua sekali ada report dalam email kita. Boleh. Coach, berapa bajet paling rendah untuk lifetime dan daily? Okey, lifetime boleh set serendah RM5 sehari. Kalau daily paling rendah RM15. Boleh. Daily RM15. Lifetime set je. Berapa pun tariklah. Berapa lama. Gitu. Coach, I punya FB personal, gambar-gambar keluarga tak sesuai to link to business. So, perlu ke I create new then FB, then link to my website. Solely for business purpose. Facebook personal tak akan engage dengan Facebook ads. Kita tak boleh masukkan Facebook personal dalam FB ads. FB ads memang tak boleh diniagakan. Tak boleh kita nak suruh Facebook iklankan apa yang kita tulis dekat FB personal kita. Hari ni, Puan Molly, kita berbicara tentang FB page. Bila Puan Molly install FB ads tu, Puan Molly kena ada FB page. Yang FB personal tu personal lah. Yang personal tu tak ada masalah. Puan Molly memang nak kena ada FB page. Daripada FB page itulah baru boleh buat website. Baru boleh buat FB ads. Boleh, Puan Molly. So, Puan Molly tak perlu risau. Ram Kumar. RAM, apa nama dia? Dan Molly Ram Kumar. Saya tak tahu nama nak panggil apa? Puan Ram. Ketuan. Okay, macam mana nak buat ini coach? Bila kita install FB Ads Manager ni, yes, create FB page. Yes, betul. Create FB page, letak cantik-cantik dekat situ, letak buat posting dan sebagainya, dan biar page tersebut dah ready, dan baru install FB Ads Manager, dia terus integrate dengan ads. Call Molly sahaja. Alright, thank you Molly. Coach, soalan yang lama pendam. Adakah betul if kita nak buat ads, nak nampak berbaloi dengan kos ads yang keluar, seeloknya produk barangan itu ada profit yang tinggi? Itu memang betul. Itu memang cantik. Itu memang sebaik-baiknya macam itulah tuan. Contohlah, kita jual pen sebatang RM1. Kita bayar ads RM5 sehari. Kita bayar ads RM5 sehari. Pen kita ni sebatang RM1. Jadi, boleh jadi tak satu hari tu, orang beli sebatang dia? Boleh. Boleh jadi tak satu hari tu orang tak beli? Boleh. Boleh jadi tak satu hari tu orang beli 10? Boleh jadi. 10 kali orang beli baru RM10. Jadi ada cerita mengatakan jika nak buat ads, jualah barang-barang yang berbaloi untuk kita. Itu pendapat yang pertama. Baik. Pendapat yang pertama dia kata macam tu. Baik. Dengar pendapat coach. Okay, pendapat coach. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun macam mana
Walaupun kita menjual barang RM1, walaupun kita menjual barang RM1, okay, walaupun kita menjual barang RM1, pen, contoh dia, pen walaupun kita jual barang ni murah. Kalau kita buat iklan RM10 sehari nampak macam tak berbaloi. Tapi konsep iklan, orang buat marketing, konsep dia untuk mewar-warkan. Konsep marketing adalah untuk bagi tahu kepada 20 juta rakyat Malaysia, saya jual pen. Jika 20 juta rakyat Malaysia kenal saya buat pen, jutawan saya. Itu konsep marketing. Konsep marketing tak boleh tak keluarkan duit. Konsep marketing memang kena keluarkan duit. Konsep marketing tak boleh tak keluarkan tenaga. Konsep marketing kena keluarkan tenaga. Konsep marketing tak boleh tak bazirkan masa. Konsep marketing memang kena bazirkan masa. Kena duduk, bagi flyers. Flyers tu nak kena beli. Kena beli flyers. Keluar, berjalan, duduk kat depan pintu Maidin. Assalamualaikum tuan, baca tuan. Assalamualaikum tuan, baca tuan. Kak, flyers kak. Kak, ni bisnes saya kak. Nanti senang-senang baca kak. Nanti kontak saya balik. Tenaga. Masa. 1 hari duduk kat Maidin hari ni. Sebab apa? Nak bagi flyers. Itu adalah marketing. Itu bukan buat sale. Itu marketing. Buat sale, sales akan masuk apabila kita buat marketing. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan ada masa tak untuk duduk sekejap? Ada? Okey, duduk sekejap tuan. Okey, kita nak cerita kepada tuan, ini adalah pelan terbaru hibah yang mana syarikat insurans kita ni dia buat pelan hibah. Tuan dah ada hibah ke belum? Oh, hibah pun saya tak tahu apa. Okey, hibah ni dia mewariskan pesaka tuan-tuan. Tuan, katakan tuan ada 100,000 dan ditakdirkan na'udzubillah lah kita accident dan sebagainya, kita dapat wariskan kepada anak-anak kita tanpa kita perlu bergaduh dengan anak si. Tuan berminat tak untuk hibah? Oh, berminat juga tu. Okey tuan, sign dekat sini tuan. Itu closing. Itu proses closing. Bila kita buat marketing, akan berlakulah closing sekali. Jadi, jika dia biol, biol, ataupun jika dia tak berapa nak pandai, cikgu dia kata, Han tak payah buat ads lah. Rugi je. Lah, sudah cikgu ni, cikgu daripada mana pula ni? Setiap bisnes nak suruh orang kenal dulu. Konsep bisnes nak kena orang tahu terlebih dahulu. No. Dan konsep bisnes nak suruh orang suka. Dan konsep bisnes nak suruh orang percaya. Mana mungkin hari ni buat bisnes, orang terus percaya kepada kita? Tak mungkin. Mana mungkin hari ni mengaku pakai baju ada Kozol, tiba-tiba orang terus datang kelas? Tak mungkin. Konsep bisnes, perkenalkan diri, perkenalkan diri, perkenalkan diri. Daripada tahun 2010 saya buat bisnes sampai ke hari ini saya masih memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, saya Kozol. Seorang yang boleh mengajar tuan-tuan macam belajar Facebook, belajar website, belajar Google, belajar Shopee. So tuan-tuan datanglah kelas saya, test dulu. Bila tuan-tuan dah kenal, nanti nak pergi ke advance dan sebagainya, kita tengok dulu macam mana. Tak habis-habis. Daripada 10 tahun dulu sampai sekarang, masih lagi perkenalkan diri. Sebab apa? Sebab konsep bisnes memang ada 3. Know, like, trust. Jadi, jual harga RM1, jual harga RM1, jual harga RM10,000, jual harga RM100. Semua sekali perlu keluarkan effort marketing. Okay, terima kasih Tuan Ijo yang bertanya. Bagus ya? Soalan tersebut ramai yang terkeliru. Ada cikgu kata jangan hang duk membazir lah dekat FB. Janganlah hang duk membazir buat benda-benda macam tu. Kita tidak membazir bila kita buat marketing. Kita tidak membazir. Kita tidak membazir bila kita buat ads. Kita tidak membazir. Sekalipun kita buat iklan 5 hari tersebut tak ada pun orang beli, sekurang-kurangnya orang kenal. Buat marketing untuk orang kenal. Buat marketing untuk orang kenal. Buat marketing untuk orang kenal. Buat sales untuk orang beli. Betul? Buat sales untuk orang beli. Macam mana orang nak beli? Orang tak kenal. Bukan senang tuan-tuan nak suruh orang beli. Kena kenal dulu. Produk apa? Produk itulah produk Tupperware tu. Tupperware tu apa? Tupperware tu bekas. Bekas apa? Orang tak kenal, tuan-tuan. Tapi bila orang dah kenal produk apa? Tupperware.
Tupperware. Oh, itu produk dahsyat tu. Produk dahsyat. Oh, janganlah beli yang tu. Oh, itu kalau hilang bergaduh dengan bini, orang kenal. Orang kenal. Itu maksudnya marketing Tupperware telah sukses. Belajar dengan siapa? Coach Zul. Mamat mana pula Coach Zul ni? Yang ku kenal Najib As-Sadaq, yang ku kenal Sifu FBS, Dr. Azizan. 3 tu je cikgu. Coach Zul kau tak kenal? Tak kenal. Maksudnya Coach Zul tidak beriklan dengan baik. Tidak menyampaikan dengan baik. Ada orang belajar dengan siapa? Coach Zul. Coach Zul. Aku tak pernah pergi lagi lah kelas dia. Tapi aku rasa dia tu tak bagus. Kenal, tapi tak nak pergi. Ada. Ada orang, bila dah mula dah kenal, Coach Zul, itulah aku memang teringin nak pergi kelas dia. Tapi itulah bajet aku tak cukup lagi lah. Itulah aku, yalah, kan. Memang serangat ingin. Itu dah suka tu. Bukan kata kenal, tapi suka. Itu suka baru tu, tuan-tuan. Tapi percaya belum ada lagi. Tapi bagi mereka yang percaya, Coach Zul, berapa dia punya yuran dia? RM50. Mati hidup semula pun aku akan dapatkan RM50 malam ni. Sebab Coach Zul. Itu trust. Level trust. Nak bagi macam mana level trust ni? Marketing kena padu, kena sentiasa buat, kena berterusan. Tak boleh hari ni buat, esok berhenti. Tu dia punya hujah yang kita perlu faham bila kita buat marketing. Kita jangan bergantung dengan satu hujah. Kita kena luaskan kita punya pemandangan kita kena luaskan pemahaman kita kena berlapang dada. Okey, aku buat marketing hari ni tak ada orang beli, tak apa. Okey, boleh. Handsome Coach Zul, siapa tak kenal tu rugi. Coach, jika kita ada beberapa produk, perlukah kita create FB page yang berasingan? Okey, Tuan Azrul Nizam boleh pakai satu page. Boleh pakai satu page saja. Kalau Tuan Nizam tak ada masa nak pergi ke page tersebut buat posting, lepas tu pergi ke page ini buat posting, nak gabungkan sekali pun boleh Tuan Nizam. Cuma nama dia tu Tuan Nizam kena bagi general. Bagi general lah nama tersebut. Contoh nama page Coach Zul, contoh dia. Nak ngajar hoki pun boleh nama Coach Zul ni. Nak jual kopi pun boleh nama Coach Zul ni. Nak jual Tupperware pun boleh nama Coach Zul ni. Nak sharing testimoni pun boleh. Jadi dengan menggunakan nama yang general, maka kita boleh campur-campurkan produk yang kita nak jual dekat dalam page tersebut. Okay. Kalau kita buka 2 page Coach, bagus. Masa juga kena double. Pemikiran juga kena double. Sebab posting yang ini tentang yang ini, posting ini, dan duit juga kena double. Yang ini RM50 untuk ads, yang ini RM50 juga untuk ads. Dah 102 page. Tapi jika duduk dalam satu page, at least kita tambah follower, kita buat posting reach-nya ramai, dalam page tersebut berkongsi reach yang sama. Cuma jangan campur aduk sangatlah. Sekejap jual tudung, minggu depan jual prepaid, kemudian minggu depan jual ubat kuat. Masuk minggu keempat jual kereta. Sudah dia ni. Ni bisnes apa ni? Jadi pelanggan kita pula yang akan lari. Okay, right? Boleh Tapi dekat website tak ada masalah. Dekat website, page pertama tentang kereta. Page kedua tentang insurans. Page ketiga tentang rumah. Page keempat tentang apa-apa lagi. Tu konsep dia yang kita nak bawa. Konsep mall kata Puan Aida. Okay, right, boleh Saya dah attend lebih 10 kelas kot dengan Coach Zul ni. Tu kata Puan Nurul Saadah. So maksudnya Puan Nurul Saadah ni kalau Coach Zul je dia dah mula percayalah. Coach Zul tak pernah kencing dia. Coach Zul tak pernah suruh dia buat benda bukan-bukan. Coach Zul ni memang ajar benda yang betul-betul dalam ruang lingkupnya. Dan alumni Coach Zul pun baik-baik, tak pernah lagi merusuh dalam grup. Alhamdulillah. Coach Zul pun bukan jenis orang yang kejam. Sekejap-sekejap orang beriklan, terminate orang, tak ada. Dan Coach Zul pun kadang-kadang suka memberi bantuan kelas percuma. Tu dia dah mula faham tentang siapa orang yang mengajar dia. So bila dia selesa, 10 kali dia boleh repeat order dengan kita. Gitu. Boleh, tuan? Okay. Saya nak cerita satu lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ni tambahan. Menarik ni Dia punya kelas ni memang menarik. Bukan kelas, tajuk ni memang sangat-sangat menarik. Okay, kita clear all drawing. Okay, kita tengok dekat sini So ni saya tulis
Prinsip yang pertama dalam bisnes, buat orang kenal. Buat orang kenal. Allah. Buat orang kenal. Okey, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, apa tadi tuan? Okey, prinsip marketing ya. Marketing. Marketing. Ikutlah marketing offline ke, buat orang kenal. Yang kedua, buat orang suka. Buat orang suka. Suka. Yang ketiga, buat orang percaya. Okey, yang ini kalau dalam buku dia tulis no. Yang ini like, suka ni. Yang percaya ni trust, T-R-U-S-T, trust. Tu 3 prinsip asas marketing. Asas. A-S-A-S, asas marketing. Okay. Advanced marketing. Advanced marketing. Okay, apa dia? Bila dia dah percaya, cepat, siapa nak teka? Siapa nak teka? Advanced marketing macam mana? Boleh. Enjoy, boleh. Kita boleh slash kereta, boleh slash insurans, boleh slash tu. Nanti kita akan belajar esok. Nampaknya semua sekali dah tak sabar nak buat website ni. Seronok juga kan ajar marketing dulu ni. Okay. Repeat. Yes, betul. Bila orang dah percaya, dia buat orang repeat. Buat orang repeat beli. Sentiasa belilah. Selalu beli. Nama dia repeat. Okay, selepas repeat. Yes, betul. Bila dia dah repeat dengan kita, dia boleh pula pergi share dekat orang. Buat orang cerita tentang kita. Tentang kita. Share. Share pula. Tu dia tuan-tuan. Dapat free marketing. Orang kata bukan cium mulut. Orang kata words of mouth. Mulut ke mulut. Dia dah tahu tentang kelas kita, dia boleh cerita pula pada jiran dia. Aku datang kelas Kozo tadi, babe. Dalam kelas dia tu, 50 orang datang, 49 dapat buat sale. Seorang je tak dapat buat sale. Akulah tu. Dia boleh cerita pula pada jiran dia. Itu yang kita maksudkan, buat orang cerita tentang kita. Itu advanced marketing. Okay, satu lagi. Yang keenam. Bila dia dah repeat, dia dah share. Ada lagi. Dia jadi agent kita pula. Dia jadi agent kita pula. Boleh ke cik nak jadi agent? Tu advance tu dalam marketing sampai level agent. Mula-mula kenal sebab nak guna je. Bila dah guna, berkali-kali pula aku beli dengan dia ni. Bila dah beli, cerita kat orang lain pula. Bila dah cerita kat orang lain, rasa macam rugi pula kalau aku tak buat bisnes ni. Macam tu. Okay. Database boleh split yang minat, yang dah boleh beli, approach untuk try produk lain. Yes, betul. Nak guna untuk produk lain ke dan sebagainya, terpulang kepada kita lah. Okay. Yang itu boleh tambah-tambah sendiri. Okay, boleh? Ni advance ni. Advance. Okay. Advance. Okay. Jadi nak masuk ke advance ni macam mana, coach? Okay, nak masuk ke advance, okay, buat orang percaya ini kita dah buat orang percaya ni kita dah tahu dah tadi macam mana. Okay, kita ada WW kita sendiri. Setuju? Buruk pula tulis macam ni Okay, kita ada WWW kita sendiri. Ada web sendiri, orang akan percaya. Tuan-tuan percaya tak ni? Kalau tuan-tuan ada web sendiri, orang lebih percaya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak? Adakah tuan-tuan rasa dengan ada web sendiri ni, orang lebih percaya kepada tuan-tuan? Tuan-tuan sendiri pun akan percaya kepada bisnes tuan-tuan. Bisnes aku ada website kot. Tu. Buat orang percaya, yang pertama sekali ada web sendiri. Right. Bila nak masuk yang advance, kita perlu ada, nak suruh orang repeat. Kita perlu ada apa, tuan, puan? Nak suruh orang repeat. Affiliate tu nanti saya jawab ya, Tuan Azrul Nizam. Macam mana? Nak suruh orang repeat, apa yang kita perlu ada?
Kena ada testimoni, betul. Terus testimoni tu nak cakap kat siapa? Testimoni tu yang kita ada tu, offer yang kita ada tu nak cakap kat siapa? Nak cakap dekat ha, nak cakap dekat orang yang pernah beli. Betul. Nak cakap pada orang yang pernah beli dengan kita tu. So, macam mana nak cakap kepada orang yang kepada orang yang pernah beli dengan kita tu? Kita perlu ada apa yang kita perlu ada? Kita nak suruh dia beli lagi sekali. Kita nak blast lah kot kat dia. Yes, betul, kita boleh blast. Kita boleh blast pada dia. Macam mana nak blast? Kita perlu ada rekod tu. Apa? Dia punya tu. Yes, betul tu Ijul. Kita perlu ada database. Macam mana nak blast? Database tak ada, tuan-tuan. So, kita perlu ada database dia. Jadi, bila orang membeli dekat website kita ni, automatic website tersebut menyimpan database customer. Nama dia, email address dia, nombor telefon dia, alamat dia, semua tu disimpan dalam database kita. Tuan-tuan, bila Kozul dah mula masuk kepada peringkat website, orang dah mula daftar kelas di website, orang dah mula membeli e-book dekat website, tuan-tuan, database terkumpul setiap hari. Dan setakat ini, Kozul dah mula memiliki lebih daripada 100,000 database orang yang membeli di website. Sama ada dia beli di website ataupun di website tersebut, dia klik pergi ke WhatsApp, nombor-nombor telefon yang beli dekat website dengan WhatsApp tu, dah ada 100,000 lebih dah sekarang ni. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dengan database 100,000 yang kita ada tu, kita nak jual apa? Kita nak jual apa? Tuan-tuan cakap, jual tudung. Boleh ke? Nak jual tudung? Kita tak perlu belajar cara rekod database tu, Tuan Ijoy. Bila kita pakai website, dia dah sistemkan benda tu. Dia dah sistemkan siap-siap dah. Ni pembeli beli apa? Ni daripada mana? Ni nombor telefon dia. Ni dia punya email address dia. Bila kita download saja, dia dah duduk dalam Excel. Boleh. Settle. Maksudnya dia, wow, dia sangat macam tu lah. Dia macam, apa? Jadi, ikutlah nak jual apa pun. Tu cerita dia. Okay? Alright. So, bila kita telah pergi kepada database, buat orang cerita kepada kita ni, kita dapat free marketing. Yang ini kita namakan free marketing. Okay, yang ni free marketing. Okay, dan dia jadi ejen kita. Okay, dia jadi ejen kita pun, dia rasa willing to. So, we have another team. Another team yang mula memperkenalkan kita. Maka lagi lama kita buat bisnes dengan benda ni, bila kita ada website, lagi lama lagi naik. Kau macam mana, tuan? Lagi lama bila kita ada website ni, sepatutnya bisnes kita lagi lagi apa? Lagi lama kita buat website, bisnes kita akan lagi dahsyat lah. Kan? Macam tu. Ada COVID ke, tak ada COVID ke, bisnes kita tetap naik. Tak. Macam tu. Itu konsep bisnes apabila dia bermula. Bila ada website ni, sepatutnya ni kita panggil masa lah kan, tahun. Berapa tahun dah buat bisnes? Berapa tahun buat bisnes? Berapa dah modal? Ni modal. Modal pendapatan lah. Ataupun pendapatan. Bukan modal, pendapatan. Pendapatan RM. Berapa dah pendapatan anda? So, mungkin tahun pertama rugi. Tahun pertama rugi dululah kan. Tahun pertama rugi. Tahun pertama rugi. Rugi teruk pada tahun pertama ni. Tapi bila dah mula masuk tahun kedua, database dah banyak.
Ataupun tahun pertama, tahun kedua ni fasa sakit gigi lagi lah ni. Kan, gigi baru nak tumbuh kan. Fasa kedua balik modal, fasa ketiga okey sikit, fasa keempat makin okey, fasa kelima, fasa keenam, fasa ketujuh dah mula cecah 100,000 sebulan, fasa ke-8 dah mula jadi jutawan, 10 tahun buat bisnes, database makin tinggi, berkembang, masuk pada 12 tahun, 15 tahun, bisnes akan lebih meningkat. So, tuan-tuan nak jadi jutawan tahun bila? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Mudah-mudahan bila tuan-tuan dapat benda ni, tuan-tuan akan rasa betul lah. Bisnes aku sebelum ni, aku tak pernah simpan database. Bisnes aku sebelum ni, aku tak pernah pun buat orang repeat order. Bisnes aku sebelum ni, aku tak pernah tahu pun orang cerita ke tidak pasal bisnes aku ni. Betul lah, bisnes aku sebelum ni, aku tak pernah jadikan dia tu agent aku. Aku tak pernah. Sebab aku duk buat sorang-sorang je. 10 tahun buat sorang-sorang, kita masih lagi duk looping benda yang sama. Tapi 10 tahun buat bisnes, ada lebih besar ejen, 1,000 ejen yang bercerita pasal kita, maka tuan-tuan akan sehebat brand-brand yang terkenal di Malaysia. Kita tengok macam mana sambal garing Cik Noh. Sambal garing Cik Noh kenal ke tuan-tuan? Sambal garing Cik Noh kenal? Sambal garing Cik Noh, saya ingat sahabat saya tu. Mula-mula dulu tuan-tuan jual daripada bonet ke bonet. Bonet kereta ke bonet kereta. Datang, Zul. Ya, program Zul, program. Zul, support kawan-kawan sikit Zul. Belilah aku jual sambal garing ni. Oh, sambal garing Nama dia apa bos? Yang ni sambal garing Cik Noh. Oh, iya ke? Berapa ringgit ni? Alah, RM5 lah kawan-kawan. RM5 tuan-tuan. Harga asal sambal garing Cik Noh. Bekas bersatu lah tuan-tuan. Hari ni RM19 tuan-tuan. Bekas sama besar. Dulu dan sekarang nilainya berbeza. Okey, boleh. Jual daripada bonet ke bonet. Saya ingat tahun tu tahun 2014. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 tahun. Sekarang ni tuan-tuan, ejen bersepah-sepah. Billboard ada 12 tepi highway. Rumah, kilang, staff. Makin banyak kita boleh berjasa kepada industri. Duit-duit kita ni pun nak suruh staff nak bagi peluang kerja pada orang lain pula lah kan. InsyaAllah. So tu cerita dia apabila kita faham tentang marketing yang kita nak buat ni. Mengapa kita teruja sangat nak buat nak belajar marketing, mengapa kita teruja sangat nak buat website, sebab kita nak pendapatan kita lebih lama, lebih dahsyat. Berapa lama tak tahu tuan-tuan. Benda ni bukan fakta. Benda ni bukan formula 1 darab 1 sama dengan 5 darab 2 sama dengan 10, bukan. Bukan formula 8 darab 2 sama dengan 16, bukan. Dia boleh jadi 2 darab 5 mungkin kosong. Dia boleh jadi 2 darab 5 mungkin 100. Dia macam tu. Formula ini dia berubah mengikut apa benda yang akan menentukan formula ini sukses ataupun tidak. Formula ini akan sukses bergantung kepada kesungguhan. Kesungguhan, pemahaman. Lepas tu buatlah action. Action. Sungguh dah, faham dah, tapi tak buat. Payah juga tu, tuan-tuan. Payah tu. Coach banyak sangat mengajar ataupun mendengar daripada orang tu pom-pam A to Z lah, macam dia pula yang mengeluarkan formula ni, tapi tak buat. Payah nak sukses kalau tak buat. Jadi benda ni memang kena run bersungguh-sungguh. Kena faham betul-betul dan kena action, kena sentiasa buat. Ni bukan skim cepat kaya. Kalau skim cepat kaya, mula-mula buat terus dekat atas ni dah. Itu kalau skim cepat kaya. Tapi jika dia bukan skim cepat kaya, dia bermula daripada kosong, sikit demi sedikit. Sikit demi sedikit, teruskan. Okey, sebab tu MLM cepat kaya.
Kenapa MLM cepat kaya? Dia terus pergi kepada advance marketing. Kalau tuan-tuan perasan lah, MLM dia terus terjun di sini. Dia terus terjun di mana, tuan-tuan? MLM. Dekat mana? MLM dia terus pergi kepada konsep yang nombor 6. Dia terus buat agent. Agent. Dia terus jadi agent. Sebab apa? Sebab dia punya R&D, dia punya produk dia punya brand dia punya pengiklanan dia, very, very powerful. Dia memiliki resource kewangan. Dia pandai guna kewangan dia. Dia memiliki resource orang-orang ternama. Dia pandai pegang ustaz-ustaz ni. Dia pandai buat benda tu. Dia pandai convince people untuk jadi agent dia. Lalu agent tersebut pun join, maka bisnes MLM akan lebih cepat dapat hasilnya, repeatnya. Owner tu lah, owner yang buat MLM tu akan cepat merasai hasil pendapatan tersebut sebab dia terus langkah ke step ke-6. Perkenalkan sikit saja, terus level ke-6. Okay, kau dah faham dah tentang aku ni? Faham dah? Alright. So, jom jadi ejen aku. Terus jadi ejen. Dia terus langkah jadi ejen. Kemudian, baru dia kembali kepada nombor 2 balik. Nak suruh orang suka, nak suruh orang percaya, nak suruh orang selalu beli. Barulah dia berkembang. Tapi, bisnes tersebut jarang-jarang boleh dibuat jika kita sebagai product owner. Kita sebagai seorang founder, kita tak mampu nak sepantas itu. Dia pakai modal yang besar, dia pakai networking yang besar, dia pakai influencer yang cukup-cukup berpengaruh untuk buat closing. Jadi kita, kalau ada duit pada hari ni, pergilah jumpa Hajah Nialofa. Pergi jumpa terus Hajah Nialofa. Assalamualaikum, Fa. Waalaikumsalam. Ya, Coach. Alamak, kalaulah Hajah Nialofa macam tu kan dengan Coach. Sekali telefon je kan. Ceritanya Hajah Nialofa ni tidak macam tu lah, tuan-tuan. Nak kena bayar RM100,000. Nak kena ada, nak kena melalui PA. Jadi, disebabkan kita tak boleh mengikut jalan tersebut, maka kita bermula daripada kosong. Pun tak apa, slow-slow, perlahan-lahan, insya-Allah. Okay, right. Boleh faham setakat tu? Macam mana setakat penerangan setakat tu? Tak apa, coach akan hantarkan recording ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk study balik tentang cara nak buat ads menggunakan trafik tersebut. Okey, macam setakat perbincangan hari ini. Alhamdulillah, Tuan Hisham kata faham. Orang lain macam mana? Jelas ataupun mula nampak, mula dah boleh susun strategi baru ni. Uish, dahsyat ha. Faham Jelas, clear, very good. Tuan Nadi, memang power. Jelas, tak sabar untuk buat website kan? Tak sabar. So hari ni planning dululah. Planning untuk marketing dan sebagainya. Okay. Kita boleh buat ke coach yang tak nak bayar ni sebab saya kekurangan ads. Saya kekurangan duit. Tuan-tuan, duit RM50 dibekalkan. Cuma tuan-tuan kena spend dulu. Belanja dulu RM50. Nanti Mynick akan bayar kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bayar dulu Google Ads. Bayar dulu pada Google. Nanti Mynick akan bayar kembali kepada tuan-tuan. Jangan risau. Okay, jangan risau. InsyaAllah, benda tu dia akan disburse kembali. Alhamdulillah, nampak jalannya. Alright. Bagus, Puan Ros. Tahniah. Jika dah dapat step tersebut, maka boleh faham. Alhamdulillah. Coach pun rasa macam, bagus kumpulan ni. Memang senang faham dan sebagainya. Okay. Tinggal lagi nak buat. Tunggu website je ni kan. Betul tak? Tunggu website je lagi. FB Ads semua boleh buat. FB Ads semua boleh buat insya-Allah. Tinggal lagi website je tak ada lagi. Website tak ada nak letak apa tuan-tuan? Memang tak boleh buat website. Okey. Sekarang pukul 12.33. Okey, coach masuk Google My Business boleh? Sebelum kita berhenti rehat. Google My Business. Boleh? Google My Business dulu. Siapa dah ada Google My Business? Dah ada ke belum? Alhamdulillah. Buat semua sekali esok and try and error.
Tak ada lagi. Saya letak Google My Business masa buat traffic. Good. Belum. Okay. Ada tapi tak aktif. Alright. Good. Tak aktif Okay. Okay, tak apa. Coach cerita Google My Business. Google My Business terus boleh buat. Okay, Google My Business terus boleh buat daripada telefon tuan-tuan dan puan-puan terus. Okay, Google My Business mudah sahaja. Okay, coach akan ceritakan. Okay, Google My Business ni, kalau tuan-tuan, lupa pula nak cerita. Okay, lupa nak cerita. Okay, satu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Google My Business, kita boleh buat website. Okay, Google My Business itu sendiri dah ada website dekat Google. Siapa yang dah ada Google My Business tu, mesti dia dah ada website. Pakai email mana, Coach? Email Gmail. Gmail. Okay, pakai Gmail anda. Siapa yang dah ada Google My Business, mesti dah ada website. Siapa yang dah ada tu? Salmi dah ada website. Halimah dah ada website. Siti Azhar dah ada website. Siti Azhar dah ada website. Siapa lagi? Tuan Hisham dah ada website. Okay, so semua yang dah ada Google My Business, semua dah ada website. Cuma website mereka belum .my sendiri lagi. Yang itu website ada tapi tumpang Google. Tumpang juga, tuan-tuan. Tapi tak apalah, at least ada website. Tak ingat tapi ada. Okey, baik. Kozo cerita balik. Maksudnya website yang main ni, bukan. Ni website daripada Google. Google bagi percuma. Bila kita guna Google My Business, kita dapat website percuma daripada Google. Tu, Ijol. Nampak tak, Ijol? Nampak tak? Okey, jom. Kita pergi kepada Google My Business. Okey, ready? Ready? Yang dah ada Google My Business, refresh. Yang dah ada Google My Business, refresh. Yang belum ada, buat. Yang belum ada, buat. Okay, buat sekarang lah. Buat sekarang bersama-sama dengan coach. Ataupun kalau tak sempat, nanti bila waktu rehat nanti, pukul 1 hingga 2.30, buat Google My Business sampai siap. InsyaAllah. Tuan-tuan akan dapat SEO, tuan-tuan akan dapat website. Canggih, tuan-tuan. Dan dekat Google My Business tu, boleh letak link website kita, MyNick. Esok kita belajar buat MyNick. Bila dah siap .my, letak dalam Google My Business tu, website kita, .my kita tu. Gitu. Puan Aida dah ada lah tu website kan. Okey. Okey, jom kita pergi lihat macam mana cara nak buat Google My Business. Okey, tengok Google My Business. Guna telefon senang. Okey, Google My Business. Okey, bila kita telah pun install, rupa Google My Business macam ni Macam tu rupa Google My Business kita. Okey. Bila kita tekan Google My Business, Google akan minta kita log in. Kita guna Gmail kita. Okay, kita kena guna Gmail kita, kita kena isi maklumat-maklumat yang kita inginkan dekat situ. Dia ada beberapa step yang Google akan minta. Yang pertama sekali saya tulis kat nak tulis kat mana ni. Okey, sekejap saya cuba check. Okey, Google akan minta nama bisnes. Nama bisnes. Bagi nama bisnes kita, nombor 1. Yang kedua, Google akan minta alamat. Yang ketiga, Google akan minta jenis perniagaan. Jenis bisnes lah. Gitu. Yang keempat, Google akan tanya lagi nombor phone ataupun email address. Dan nombor 5, siap. Lebih kurang macam tu. Tuan-tuan kena isilah. Nama bisnes, alamat dekat mana, jenis bisnes apa, nombor phone, website ada ke tidak. Kemudian, buatlah sampai siap. Next. Okay? Boleh? Okay. Bila dah siap, coach, dia jadi macam mana? Dia jadi macam Coach Zul ni. Dia jadi macam Coach Zul ni. Wah, siap dah ni. Ini menandakan website kita telah pun
telah pun siap. Ini menandakan Google My Business kita telah pun siap. Apa kesan dia, Coach, kepada bisnes kita bila kita ada Google My Business? Alright, saya cerita sikit. Saya tukar skrin sekarang. Saya tukar skrin. Apabila kita ada Google My Business, bila orang cari sahaja Coach Zul, tuan-tuan rasa keluar Zul Arifin ke? Bila kita cari saja Coach Zul, walaupun dalam dunia ni ramai orang yang nama Zulkifli, Zul Helmi, Zul Arifin yang famous tu kan, sepupu saya tu, Zul Arifin tu. Tapi bila cari saja Coach Zul, maka orang takkan jumpa orang lain melainkan berjumpa dengan kita. So walaupun orang lain nama Coach Zul juga, dia mengajar hoki contoh dia. Orang lain nama Coach Zul juga, dia buat fitness, mengajar untuk jadi sador kan. Tapi kita tidak risau kerana Coach Zul yang sebenarnya adalah diri kita. Itu maksud dia bila kita menggunakan Google My Business. Tuan-tuan tengok, 1,020 lebih carian tentang Coach Zul. Maksudnya Coach Zul di dunia ni bukan saya seorang. Coach Zul di dunia ni ramai. Tapi bila kita dah pun ada Google My Business, kita parking dia cantik-cantik, daripada atas sampai ke bawah, kita tak bagi ruang kepada Coach Zul lain untuk menghiasi dunia Google. Kalau nak duduk pun, duduklah pada muka surat kedua. Hang pergi muka surat kedua, baru nak jumpa orang lain. Okey, baru nak jumpa orang lain. Ini pun masih lagi saya lagi. Berikutnya masih lagi more business. Baru nak nampak orang lain. Muka surat ketiga. Itu pun saya masih lagi menghiasi dekat sini. Yang keempat, muka surat keempat, barulah orang lain. Zul Iskandar mula nampak dah tu. Coach Zul yang lain-lain. Jadi benda inilah yang kita nak gunakan. Benda inilah yang akan secure kita punya perniagaan kita, bisnes kita dengan menggunakan Google My Business. Okay, ada soalan? Coach, nak login Google My Business ni kena pakai email yang kita buat bisnes ke? Sebab yang saya buat maps kedai saya pakai email lain. Tak apa. Pakai saja asalkan Gmail. Yang penting Gmail tersebut kepunyaan anda. Okay, asalkan anda punya Gmail, maka anda dapat buat Google My Business anda sendiri. Okay, boleh Terima kasih Puan Saadah kerana bertanya. Kalau nak pakai Gmail mana-mana pun tak apa, asalkan Gmail tersebut Puan punya. Kita punya. Location walaupun niaga online bubuh address, betul. Letak saja address tersebut sebab address tersebut andai kata lepas ni ada kedai, kita boleh edit. Boleh Tuan Nijoy. Sekarang kita buat base kita dekat rumah dulu, kita nak suruh SEO kita naik dulu. SEO kita naik dulu, kemudian bila kita dah ada lokasi bisnes, baru kita edit dia. Okey, boleh letak. Tuan-tuan, tahun 2010 dulu Coach Zul pun tak ada training center. Coach Zul ada training center pada tahun 2016. Selepas berapa tahun tu buat bisnes daripada rumah? 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. 7 tahun buat bisnes pada rumah, baru Coach Zul memiliki training center. Lambat aku ni. Tak adalah Coach Zul buat 2010 tu tidak serius. Yang Coach Zul betul-betul serius tahun 2014. 2014, 15, 16 dah memiliki training center. Setelah 3 tahun buat bisnes, training center pertama Coach Zul buka dekat Kota Baru, Kelantan. Training center kedua baru kita buka dekat Kelang. Itu pun JV dengan kawan-kawan. JV dengan kawan-kawan lah. 2016 tu macam itulah lebih kurang dia. Sampai ke hari ni COVID-19, training center langsung tidak digunakan. Kan? Who knows? Siapa tahu? Siapa tahu sebegini besar dugaan yang Allah lontarkan ke dunia ini, sampaikan yang ada training center 2 biji dah jadi macam lebih baik tak ada training center. Yang dulunya ada bisnes besar-besar, gah berdiri, tiba-tiba sekarang ni orang tak datang mengunjungi kita punya bangunan. Subhanallah. Sangat-sangat hebat dugaan yang Allah berikan pada hari ini. Yang berdiri dalam bisnes pada hari ini adalah mereka yang buat bisnes online. Yang mana buat bisnes online,
alhamdulillah, cepat dia boleh recover. Shopee ada, FB ada, WhatsApp pun ada, ramai database. Mereka-mereka ini adalah mereka yang cepat pulih walaupun COVID-19. Tapi mereka yang sebelum ini menolak bisnes online, hari ini masih lagi menangis bucu katil. Duk mengharapkan bila COVID ni nak berakhir. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bisnes online ke, bisnes e-training, betul. E-training. Jadi, dah buat e-training dalam Zoom, training center tetap kena bayar, tuan. Training center, duit tetap kena bayar. Kalau tak nak kena bayar, kena pindah. Masa bila pula nak pindah? PKPB pula sekarang ni, kan? So, itulah cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, itulah dugaan. Kalau tak ada dugaan, macam mana kita boleh standing in the eyes of the world? InsyaAllah. Okey, boleh Okey, macam mana nak dikatakan dapat website tu, Coach? Okey, tengok ni. Macam mana bila kita ada Google My Business, dapat website? Okey, Coach percaya tuan-tuan telah pun berjaya siapkan Google My Business, tuan-tuan. Okey, tengok, tuan-tuan. Macam mana nak ada website, Coach? Okey, nak ada website sendiri, tekan kepada more. Nak ada website sendiri, tekan more ni kat bawah ni. More. Nak ada website, tekan more. Tekan more, kemudian tuan-tuan akan jumpa website. Tekan more dan nanti tuan-tuan akan jumpa website. Tekan website, nanti tuan-tuan boleh publish website tersebut. Tekan saja publish. Bila tuan-tuan dah tekan publish dekat atas tu, maka ini nama dia website tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun berjaya disiapkan dalam masa 15 minit. Kalau tuan-tuan tambah posting dia nanti, adalah semua sekali ni. Gambar-gambar dan sebagainya, siap dengan testimonial, siap dengan location, siap dengan nombor telefon, address seperti mana yang kita telah pun isi dalam Google My Business waktu kita nak isi itu tadi. Macam tuan-tuan, gempak ke tak gempak Google My Business ni? Siapa rasa Google My Business ini gempak? Komen sikit. Gempak, Coach. Gempak, tuan-tuan. Gempak. Sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat hebat. Perjalanan Google membantu kita punya bisnes. Dahsyat. Dayah tu apa, puan? Sentiasa. Nak eja dahsyat lah tu. Gempak, Coach. Ilmu baru, Oh, Tuan Shah Nizam. Belum belajar website lagi tu. Ni baru bunga-bunga. Bunga-bunga ke arah ada website sendiri. Silap anak suruh komen. Suruh anak komen. Okey. Power, kan? Okey. Bolehkah tuan-tuan kalau kita send address Google My Business ke dalam grup WhatsApp kita? Boleh tak? Kita hantar address Google My Business kita ke dalam WhatsApp group kita. Coach ajar cara dia cara nak share link website kita, website free kita tu. Okey, macam mana coach cara nak share link dia? Okey, mula-mula sekali macam coach cerita tadi. Okey, lagi sekali coach terangkan macam mana coach nak publish website kita, pergi kepada more. Okey, pergi kepada more, tekan. Kemudian tekan pada website. Okey, tekan pada website. Kemudian kita publish dulu. Publish ni dekat atas ni, publish. Right, tekan publish. Kemudian dekat atas kali ni dia ada link website kita tu. Jadi copy saja link tersebut, copy. Kemudian pergi buka website web kita. Mana dah? Kita punya tu B001. B001. Sudah. B001. B001.
Okey, cantik. Oi, semua dah paste dah. Okey, cantik. Alhamdulillah. Tahniah kerana memiliki website dah hari ini. Hari ni tak belajar lagi website, dah dapat website. Oi, dahsyat. Yalah, ajar pengenalan dulu, kan? Bila dah ajar pengenalan, baru kita boleh teruskan dengan yang lain-lain lagi. InsyaAllah. Tahniah diucapkan kepada tuan-tuan yang telah pun berjaya. Yang tak berjaya macam mana? Yang tak berjaya tak apa. Okay, yang tak berjaya, don't worry. InsyaAllah kita akan bantu. Boleh, Coach. Coach, kira nanti bila masuk Mynik, website itu dah ada ke? Belum. Belum ada. Yang .my tu belum siap lagi. Yang .my tu esok baru kita akan activate. So, nanti ada dua lah website, Coach. Yes. Yang website yang kita buat pada hari ini, Google My Business punya website. Coachzul.business.site. Belum lagi coachzul.my lagi. Belum. Yang coachzul.my esok kita buat. Hari ini SEO. SEO, macam mana kita nak suruh website kita tu ada SEO? Pertama sekali, kita onkan dulu kita punya Google My Business. Memang A, tuan-tuan. Google My Business memang dahsyat. Suspended, Coach. Yang lama dah update. Yang lama dah update. Macam mana nak buat? Suspended, Add new business lah. Add new business. Okay, nanti Coach ajar. Macam mana, Coach? Boleh ke saya nak tambahkan satu lagi untuk Google My Business yang baru untuk saya? Boleh. Cara dia, Coach? Cara dia macam ni. Okay, Google My Business, dekat atas kali ni, kalau kita nak buat Google My Business kedua, tekan dekat atas ni. Okay, kita tekan dekat atas ni. Tu kalau kita nak buat Google My Business yang kedua. Dah create dah Google My Business, kosong lagi. Nak kena masuk ke input? Yes, betul. Kalau Ijoy nak masukkan input, tekan ni. Butang tambah tu Ijoy. Dia ada posting. Tu kalau nak tambah. Macam Ijoy nampak tadi, Coach banyak buat posting tu kan. Sebab Coach dah masukkan banyak, Ijoy boleh buat. Masuk foto, masuk offer, masuk event, update. Benda tu. Itu kalau Ijoy nak buat lah. Kalau Ijoy nak buat sendiri, silakan. Ada masa, silakan. Tapi sekiranya macam Puan Nor Siapa nama? Puan Nor Saya lupa. Puan Ida nak tambah Google My Business baru, tekan dekat atas. Atas ni Puan Ida. Tekan dekat atas tu, tekan. Nanti dia ada add new business. Nampak tak Puan Ida? Add new business. Coach sendiri ada 4. Untuk Gmail ini, Coach buat 4. 1, 2, 3, 4. Semua business Coach. Business umrah ada, business website ada, office ada, training center ada. Dalam satu Gmail, boleh create banyak business site. Awesome kan Google ni? Boleh create satu lagi. Okay, boleh. Ya, free pula tu, Joy. Cuma jangan banyak sangat lah, Joy. Lagi kita pula yang pening. Lagi, ni email mana Yang ni address ni email mana, kita pula yang pening. Jadi, walaupun boleh create banyak, tapi kita kena diversify betul-betul lah. Supaya kita tak pening, supaya senang management kita. Okay. Sebab SEO-nya, kalau ada banyak pun, SEO-nya tetap kita kena buat satu persatu. Dia tak boleh create 4-4 terus ada SEO. Tak. SEO ni, pada satu bisnes tersebut, bila kita buat posting dan sebagainya, dia akan hidup yang tersebut. Yang baru kita buat posting, dia akan hidup yang baru. Yang lama buat posting update, dia akan hidup yang lama. Dia kena sentiasa update.
Okey. Satu jual pisang, satu web cekodok, satu web pisang salai. Tamak. Terpulang pada Tuan Ijo, insya-Allah. Okey, right. Dapat ilmu pada hari ni. Untuk sesi yang kedua, kita belajar Facebook Ads untuk trafik dan juga Google My Business. Untuk petang ini, kita akan belajar SEO dan juga SEM. Nah, itu slot pada petang ini. Kita akan belajar Search Engine Optimization dengan Search Engine Marketing. Macam mana nak bagi website kita tu senang jumpa dekat website? Kena pakai SEO. Kalau kita nak bagi website kita, kita minta tolong Google naikkan rating dia, kita bayar kat Google, itu nama dia SEM. Kita akan jumpa pada petang nanti. Sebelum kita jumpa pada petang nanti, macam mana pengalaman belajar pada sesi kedua ni? Okey ke tidak? Cuba tulis sikit. Tulis sikit. Pada pandangan saya, sesi kedua ini, dapat jelas sikit. Nak hala 7 ke apa ke. Cuba cerita sikit, meh nak baca. Sebab tuan-tuan batch pertama. Jadi batch pertama ni coach perlukan nak tahu feedback kan. Nanti coach bolehlah repair sikit. Kalau tak semangat pun bagi tahu coach kena tambahkan lagi semangat. Okey, clear sikit tentang FBS, macam senang nak buat. Alhamdulillah, terbaik coach, jelas. Terima kasih Tuan Hisham. Okey sesangat Puan Halimah. Right. Padu coach, input banyak gila. Oh, baru dan juga fresh. Itu kata Tuan Ejoy. Buy handphone je. Oh, tu. Baru pakai telefon, belum pakai PC lagi. Itu kata Puan Salmi. Tapi Chef asyik tertinggal. Itu kata Puan Ida. Tak apa Puan Ida ya. Recording ini, Puan Ida boleh tengok rakaman pertama yang pagi tadi. Rakaman kedua, coach split. Yang lain, berasingan. 1, 2. Okay. Awesome, kata Nizam Desa. Ini Johor kan? Nizam Desa ni duduk Johor kan? Maz, terbaik coach. Alhamdulillah. Saya bertambah faham, kata Siti Azhar. Siti Azhar ni dah pergi beberapa kelas sebelum ni. Bertambah faham katanya. Maksudnya, sebelum ni walaupun dah belajar, hari ni lagi faham. Mungkin macam tu lah kot. Boleh lah kan? Nak sedapkan hati coach ke apa? Saya bertambah faham. Banyak input dapat hari ni. Alhamdulillah. Asma Hani. Nurul Syuhada, banyak ilmu dapat hari ni. Alhamdulillah. Terbaik coach, dapat banyak ilmu baru. Puan Nurul Husna. Alhamdulillah. Okey, jadi coach pun rasa sampai situ dulu. Kita akan sambung pada petang ni. Pukul berapa tuan-tuan petang ni? Harap boleh siap semua nanti. Yang penting website. Yes. Okey, boleh buat. Boleh buat. Mesti boleh punya. Okey, sambil-sambil tu. 2.30 puan. 2.30. Jangan pukul 2. Pukul 2.30. Okay, bagi masa untuk makanan tu hadam sikit dalam perut. Bagi masa untuk berzikir panjang selepas solat. Berzikir panjang tu macam tidur lah kan. Yes, tambah 30 minit lagi insya-Allah. Okay, right? So 2.30 insya-Allah masak sampai petang. Cantik tu Puan Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berehat, selamat makan tengah hari. Jumpa pada pukul 2.30 petang nanti insya-Allah. Tuan-tuan,